Corporate Premier Rugby Championship 2022. Bawakan kepada anda anjuran Energy Vibe Sports, Silver Lake dan juga Ion Big mempertemukan 4 pasukan dengan 2 pasukan bertemu pada game awal ini. Temukan pemain ataupun pasukan berjersey berwarna hijau iaitu MPK Royal Town Warriors menentang TMB Blackouts. Dua pasukan yang membawa tujuan berbeza di dalam perlawanan ini. Dua pasukan yang mempunyai misi yang begitu penting sekali untuk MPK Royal Town Warriors mencari slot ke perlawanan akhir dan dengan TNB Blackouts untuk cuba memberikan saingan untuk membuktikan yang mereka berhak berada di kelompok yang terbaik di Corporate Premier Rugby Championship 2022 ini. Edisi sulung sudah mula menjadi buah mulut kepada semua peminat-peminat rugby 15-11 khususnya tentang kejohanan ini yang telah masuk minggu yang ketiga. Yang mengharapkan lebih banyak lagi pasukan-pasukan yang akan mulai masuk ataupun menyertai kejohanan ini di tahun-tahun mendatang. Dengan kejohanan yang menawarkan wang tunai RM15,000, dapat sanction daripada Malaysia Rugby. Senarai pemain-pemain MPK Royal Town Warriors hampir sama dengan permulaan ataupun starting line up untuk minggu lalu. Semakin lama semakin digeruni MPK. Semakin lama semakin mereka warm up, semakin lama semakin mereka serasi dengan keadaan padang dan juga rakan-rakan pemain. Juara Selangor League 2019 di bawah Syahizam bin Tukiran selaku pengurus pasukan menurunkan Muhammad Akil bin Ahmad Fauzi, Muhammad Taufik bin Muhammad Nur, Muhammad Azmi bin Saruman yang bermain begitu cemerlang minggu lalu, Luqman Nur Hakim bin Ahmad Tarmizi, Muhammad Hakim bin Abu Hassan, Syarul Azhar bin Muhammad Mokhtar, Muhammad Nur bin Adul yang masih bermula di fly half pada minggu ini, Ahmad Hariri bin Ahmad Suhaimi, Syahdan bin Tukiran, Syaiful Hasmi bin Baharudin, Muhammad Hamdani bin Ahmad Rivai, Izwan bin Idrus. Wow, Izwan Idrus dalam tim. Muhammad Farid bin Muhammad Fauzi, Muhammad Farizal Ismail selaku scrum half dan ketua pasukan, dan juga Zulfitri bin Zainal Abidin. Manakala untuk TNB Blackouts, walaupun tewas 2 perlawanan tetapi terus memberikan cabaran sengit di dalam kelompok 4 pasukan ini. Di bawah pengurus mereka saudara Ali Aswan Syarani menurunkan starting line up Amir Rizwan bin Muhammad Ibrahim, Hairul Nizam bin Zainal Abidin, Muhammad Naim bin Handani, Amirul Azhan bin Arman, Muhammad Faizal bin Ismail, Al-Fizrin Iskandar bin Hassan, Muhammad Farhan bin Salamat, Luqmanul Hakim bin Muhammad Syukri, Wana Muhammad Ashraf bin Nuruddin penendang mereka, Muhammad Azrail bin Sa'ad, Muhammad Fitri bin Mat Isa, Muhammad Fazli bin Ramli, Muhammad Aidil bin Kamaruzaman, Ikhwan Sulaiman, dan diakhiri dengan Syamuddin bin Hashim the first 15. Dengan serangan pertama terus saja berpihak kepada MPK dengan pengadil pada petang ini terus memberikan penalti kepada MPK, iaitu saudara Syami Daniel daripada Polis Diraja Malaysia dibantu oleh AR saudara Adib daripada Selangor di ujung sana, dan saudara Syukran di sebelah sini juga daripada Kesatuan Rugby Selangor. Masuk kepada tuan-tuan yang baru saja bersama kami, yang telah pun bersama kami sejak pagi tadi sebenarnya di satu lagi siaran yang sedang berlangsung di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Kalau anda berminat untuk masuk ke perlawanan 15-a-side petang ni, mana tahu nak tukar mood, bolehlah masuk ataupun memberikan link yang telah kami berikan kepada anda, kepada rakan-rakan untuk berkongsi menonton bersama-sama Corporate Premier Rugby Championship game yang ketiga ataupun minggu yang ketiga, dengan serangan pertama daripada MPK bertindak garang di bahagian tengah dan terus saja diberikan try yang pertama oleh pengadil Syami Daniel untuk 5 mata pertama kepada Royal Town Warriors. Misi Royal Town Warriors ialah untuk mencari seberapa banyak poin petang ini tuan-tuan, supaya mereka selesa untuk menunggu pertembungan yang kedua lewat petang nanti di antara
PPTD Patriots, maafkan saya, dan juga Bank Muamalat Bullets. Di mana di antara 3 pasukan yang sedang bertanding untuk tempat ini, hanya 2 yang akan diangkat untuk bermain di final pada minggu hadapan. Debaran itulah yang mereka nantikan sebenarnya. Sudah tentu mereka berkira-kira dan mengecai-cai keputusan daripada last week untuk tahu ataupun untuk sedar di manakah mereka berada menuju ke minggu yang ketiga ini. Dan mengikut perkiraan Abang Jeb sendiri, MPK Royal Town Warriors harus skor sebanyak mungkin terlebih dahulu. Barulah mereka boleh menonton ataupun mengira-ngira di perlawanan pukul 5 petang nanti. Itulah situasinya di minggu ketiga ini. Jika anda baru saja ingin ataupun baru saja masuk mengikuti siaran kami, selamat petang, selamat datang ke Corporate Premier Rugby Championship minggu yang ketiga. Anjuran daripada Enervibe Sports, Silver Lake dan juga Aeon Big. Baru saja MPK melancarkan serangan dan juga try yang pertama untuk mengutip 5 mata pertama. Dan mereka sini di serangan yang kedua. Farizal Ismail melorongkan bola terus mencari forward. Berjersey nombor 47. 41 untuk mereka lah Saiful Hasmi bin Baharudin. Tendangan ke belakang daripada Mak Nur Adul mencari line out ataupun possession. Terus ditangkap, terlepas pula dari kepada tenggaman Wan Muhammad Ashraf bin Nuruddin untuk kembali kepada line out pada MPK. Senario yang sihat di keliling Padang Tiger Arena Kuasa Subang ini tuan-tuan, atau lebih dikenali sebagai Padang RRIM. Padang yang sudah begitu lama sekali dikenali khususnya untuk peminat-peminat rugby yang lebih otai. Di padang inilah berlaku beberapa ataupun banyak begitu kejohanan yang telah pun berlangsung pada zaman 90-an, tahun awal 2000, sehinggalah tiba-tiba orang seperti itu lupa wujudnya Padang RRIM ni. Dan kini diangkat semula oleh Tiger Arena, diangkat semula untuk sekarang dikenali sebagai Tiger Arena RRIM ataupun Kuasa Subang. Di seberang sana sedang berlangsung kejohanan bola sepak secara besar-besaran Jabatan Bekalan Air kalau tak salah saya. Dan di padang rugby ini ialah perlawanan minggu ketiga Corporate Premier Rugby Championship 2022. Serangan kedua daripada MPK. Terus saja selapan knock-on nak berlaku di situ untuk scrum atau advantage, dan pengadil memberikan scrum kepada TMB Blackout. Ceritakan tentang TMB, bukanlah pasukan pilihan sebenarnya pada awal lagi dalam kejohanan ini, tapi dengan reputasi yang mereka telah berikan, dengan orang terduga-duga, alamak, TMB ni ada tim ke? Tapi tuan-tuan, dah masuk minggu ketiga, walaupun kena dengan jaringan yang agak besar di minggu pertama dan juga minggu kedua, tapi mereka melangkah gagah ke perlawanan ketiga pukul 3 petang ini. Minggu yang ketiga masih lagi in full squad, masih lagi menunjukkan semangat lawan yang begitu jitu dengan beberapa pemain yang begitu terkemuka dalam senarai main mereka seperti Wan Muhammad Ashraf Nuruddin dan juga Kapten pasukan Muhammad Farhan bin Selamat menjanjikan sesuatu di dalam pasukan ini. Menjaringkan 3 try di perlawanan yang pertama, jarang gagal menjaringkan apa-apa try di perlawanan yang kedua. Dan harapan mereka supaya mereka dapat mencari jalan untuk sekurang-kurangnya meletak try di dalam perlawanan ini. Pantas saja dicuri, slow recovery daripada pertahanan TMB Blackouts untuk penalti. Terus saja diberikan quick tap demo Adul dan minta ke dalam oleh Farizal Ismail. Dan offload tidak dibenarkan walaupun sudah hampir menemui try line. Daripada main besi nombor 17 iaitu Syarul Azhar bin Muhammad Mokhtar. Tersengih beliau, mungkin telah diragut try tersebut dari beliau, tapi mungkin not on the mark ataupun Muhammad Nur Adul mengambil sepakan di belakang referee sebentar tadi. Terima kasih kepada yang telah pun bersama kami, yang belum baru saja bersama kami, bolehlah sharekan link yang telah kami berikan untuk dapatlah rakan-rakan di seluruh negara berkongsi live ini
kepada yang menyokong seperti Nur Farhana bin Razali. Go Stopau daripada Sabil Laila. Mantap Abang Jeb. Sabil Laila tak main ke minggu ni? Mana? Boleh sempat menulis lagi Sabil Laila. Dan juga Akmal Ashraf. Go TMB boys. Oh well done. Ada penyokong TMB masih power macam minggu lepas juga. Lawan tetap lawan. Ya betul Akmal Ashraf. Akmal Ashraf. Lawan tetap lawan. Bukan senang-senang je nak bagi kawan kat point tu lah. Walaupun peluang tu agak nipis. Tapi lawan tetap lawan. Especially dalam 15 side. Kita seronok melihatkan strategi-strategi dalam 15 side. Kita pun telah merindui senario 15-11 pasukan di seluruh negara setelah hampir 3 tahun lebih sikit. 3 tahun lebih sikit tidak dimainkan di seluruh negara akibat COVID-19. Dan kini kembali. Dan kebetulan kejohanan pertama yang dianjurkan dalam berbentuk 15 kategori senior ialah Corporate Premier Rugby Championship 2022 dibawakan untuk anda oleh Rugby Online, saluran live rugby streaming kegemaran ramai. Untuk dapatlah kita sama-sama, bukan saja demam Piala Agong sudah dah nak bermula, masing-masing sudah demam dengan nak main 15. Ramai yang bertanya di awal tahun dan di pertengahan, Abang Jeb, bila nak ada 15 ni? Bila? Sekarang dapatlah kita sama-sama menonton perlawanan 15 side. Dan dapatlah kita mencongak-congak strategi 15 side ni. Kita terlalu terbuka dengan 10 dan juga 7. Juga sedang berlangsung sekarang ini perlawanan touch kategori wanita SBP seluruh Malaysia yang berlangsung di Kolej Tengku Kursiah. Dan nak masuk final-final lah saya dengarnya. Mungkin dah berakhir juga sebab semi-final dan final berlangsung pada hari ini. Sedang berlangsung juga Labuan Tens di Labuan dalam format 10 pasukan. Sedang berlangsung juga di Sekolah Sukan Malaysia Pahang kejohanan jemputan kebangsaan daripada Sekolah Sukan Malaysia Pahang yang meletup dijemput sekolah top 3 atau top 4 di setiap negeri di seluruh negara. Memang daripada awal-awal pagi tadi Abang Jack tengok yang masuk, ya Allah, sekolah-sekolah paling terror untuk kategori bawah 16 dan juga 14 tahun, 2 kategori pandang di sana. Dan kini kita di aksi 15 sebelah. Dan Abang Jeb dapat merasakan ramai-ramai senior players, ramai-ramai lebih berminat dengan aksi 15 sebelah yang dibawakan kepada anda daripada Tiger Arena di Kuasa Subang ini. Daripada Ahmad Zikri. Tiba-tiba mantap Abang Jeb. Kat mana entah ada tu si Syabil Laila tu entah. Tengok dalam padang ada ke tak ada? Tak ada buat masa ni. Tiada live di Labuan ke abang? Tiada. Memang arrangement dia tak jadi. Dengar-dengar macam ada, tapi tu tak jadi. Ke sebelah kiri daripada Farizal, pendek daripada Mak Noh Adol, hentakkan baik. Daripada center berjersey nombor 10 Nur Azmi bin Saruman yang bertindak cemerlang ataupun jadi key player di perlawanan yang kedua yang memberikan kemenangan ke mereka. Terus saja disalurkan kepada flanker berjersey nombor 7 Muhammad Akil bin Ahmad Fauzi untuk memberikan try yang ketiga kepada MPK Royal Town Warriors. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan di antara keduanya ataupun untuk keempat-empat pasukan sekali. Royal Town Warriors yang pada pengiraannya lebih menjadi favourite untuk masuk ke perlawanan akhir. Apapun kita masih perlu menunggu keputusan di perlawanan yang pukul 5 nanti. Mereka yang di bawah, yang dipertua kesayangan mereka, Puan Hajah Nuraini binti Roslan dengan pengurus pasukan Syahizam bin Tukran mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Nuraini binti Roslan yang begitu menyokong pergerakan pasukan rugby MPK ataupun Majlis Perbandaran Kelang, Majlis Perbandaran Kelang Royal Town Warriors ini sejak daripada tahun 2003 lagi penubuhannya. Dan antara kejayaan-kejayaan terkini pasukan Royal Town Warriors adalah dengan menjadi johan Liga Selangor 2019 terbabur. Begitu juga menyertai Hatnyai pada 2018, juga juara NS Royal Sevens 2018 dan yang terbaru ialah Johan Cup Royal Terengganu Sevens bawah 23 tahun untuk tahun 2021 dan juga di tahun 2022 Johan Cup Shah Alam Sevens 20 bawah 23 tahun, menandakan perkembangan anak-anak muda di MPK di sukan rugby ini juga sangat-sangatlah cemerlang. Itu baru mereka tuliskan tentang Johan-Johan lagi. Johan-Johan je, belum cerita pasal naik Johan lah, masuk tempat separuh akhir lah. Itu dah tak ada dalam jadual lah MPK Royal Town ni.
dan menjadi kebanggaan warga Selangor kerana MPK adalah merupakan wakil atau antara pasukan terkuat dan yang paling disegani di negeri Selangor. Tahniah kita ucapkan kepada Saudara Syazal Tukiran dan terima kasih kita ucapkan kepada Yang di-Pertua Puan Haja Nuraini binti Roslan atas sokongan tak berbelah bagi kepada pasukan Royal Town Warriors. Dan anda yang masuk. Sudah pun 3 try dalam perlawanan ini. Untuk membezakan keduanya, masih lagi TMB masih lagi bernafsu untuk berlawan. MPK mencari strategi untuk menjaringkan try lagi kerana mereka bersifat tidak belas kasihan dalam perlawanan ini. Saya boleh beranggapan bahawa target pertama mereka ialah mencari try sebanyak mungkin. Berapa puluh? 30? 40? 50? Tak tahu berapa yang mereka nak cari. Tapi itulah targetnya. Supaya mereka at least habiskan perlawanan ketiga ini dengan rasa selesa sebelum menonton perlawanan jam 5 nanti di antara PPTD Patriots dan juga Bank Muamalat Bullets. Dan itulah strategi yang dipilih oleh ketua pasukan ataupun manager pasukan Royal Town Warriors, masukkan runner-runners dalam perlawanan ini. Yang laju-laju saja dimasukkan terus, seperti yang memakai jersey nombor 11 ini yang baru saja melakukan try, Lukman Nur Hakim, Ahmad Tirmizi, terus saja dimasukkan. Untuk tidak menunggu lama, kerana target harus dicari. Dan itulah yang mereka lakukan. Akan terasa kesian sikit untuk ataupun sedikit simpati terhadap TMB Blackouts, tapi apakan daya, kita lebih kurang tahu apakah strategi yang bakal dimainkan oleh pasukan-pasukan di dalam perlawanan ini. Anyway, tahniah. Dan tahniah kita ucapkan kepada TMB Blackouts yang hadir dan tak henti-henti memberikan fight untuk menyertai kejohanan sulung, edisi kebanggaan syarikat-syarikat korporat menyertai Corporate Premier Rugby Championship yang kali pertama seumpamanya. Alhamdulillah dapat juga kita menyebut Corporate Premier Rugby Championship 2022. Daripada Kali Syah Sumaya, Abang Zaki Baru main tak? Zaki Baru Sekejap Abang Jeb tengok sekejap. Macam tak berapa nampak Zaki Baru lah. Mungkin second half nanti baru dia masuk kot. Tak nampak. Tak nampak dalam tim. Tak ada maksudnya dalam tim. Dalam senarai nama untuk substituten Zaki Baru ada. Diletakkan Zaki Baru sebagai sub, tapi tidak ada dalam first 15 beliau pada minggu ini. Setelah 2 minggu starting line out, ada di luar sebagai substitute. 21-0 bermula perlawanan ini. Try keempat dah betul. Sudah 26-0 lah tuan-tuan. Bukan 21. Dah try keempat. 1, 2, 3, 4. Dah try keempat lah. 26-0. Yes, 26-0 Banjir. Ada juga yang mengingatkan. Alhamdulillah masing-masing power. Terima kasih kerana masuk-masuk. Bolehlah berikan love dan juga like dan juga star kepada siaran yang Rugby Online bawakan kepada anda sebagai tanda sokongan tak boleh bagi dengan live-live yang kami bawakan. Kami memang merasakan yang lebih-lebih senior ataupun yang lebih-lebih mahu mentengok siaran 15-11 akan bersama-sama dengan siaran yang ini. Yang parents ataupun murid-murid ataupun pelajar-pelajar sekolah akan lebih berminat menonton di johanan di sekolah Sukan Malaysia Pahang buat ketika ini. Apapun dua-duanya kami bawakan petang ni tuan-tuan. Abang Jeb di sini dan juga saudara Muiz berada di sana untuk membawakan kedua johanan live. Dua-dua pun best. Terima kasih kepada Muhammad Naim Muhammad Rashid. Kesilapan kecil sudah mula dilakukan oleh pemain-pemain MPK. Dengan penguasaan akan dimulakan oleh TMB, tidak out pula. Sayang sekali tendangan begitu, baru saja mereka setting-setting untuk melakukan serangan. Tendang ke belakang. Untuk straight out
kembali line out pada Majlis Perbandaran Kelang. Baru-baru mereka nak tersengih-sengih untuk mungkin kesilapan itu tidak disengajakan. Terus saja pengurus ataupun jurulatih mereka di luar. Concentrate, kata dia. Misi belum tercapai lagi. Sementara TMB yang melakukan pertukaran dan masukkan pemain di sini nombor 30. Iaitu Muhammad Fazri Fikri bin Rosidi. Muhammad Fakri Azizi bin Rosidi, maafkan saya. Untuk masuk ke bahagian backline. Satu lagi pertukaran. Substitution dilakukan oleh kedua pasukan dan juga masuk dalam main di musim 19 iaitu Muhammad Akmal bin Muhammad Yunus. Sementara menanti line out di bahagian hampir mendekati 22 meter pasukan MPK. Dami ke depan, pendek, tak dibenarkan. Sudah pun berlaku. Play on kata Syami Daniel. Daripada polis Diraja Malaysia. Kebanggaan warga polis Diraja Malaysia menjadi pengadil utama dan juga pengadil pertama sejak berapa tahun dah. Mungkin berpuluh tahun. Yang sampai ke level ini. Memanjat-manjat level pengadil sehingga satu ketika nanti akan menjadi salah seorang pengadil yang begitu disegani di seluruh pelusuk negara ini. Penalti terus saja diberikan. Nah, inilah masalah untuk pasukan Blackouts. Mereka masih lagi struggle dalam membuat rak. Takkan rak mungkin tak cukup kuat. Rak lambat sampai. Begitulah keadaan-keadaan yang berlaku. Sedikit kelemahan yang harus diperbaiki untuk masa-masa hadapan. Mereka harus menghantar ke tournament yang berbeza. Hanya 2 tournament saja yang mereka mahu masuk di tahun ini. Baru saja ditubuhkan dan saya rasa 2 tournament tidak cukup untuk player selesa dengan fizikal dan juga game situation. Dan permainan sebelum ini ialah sevens dan juga tens di level yang lebih rendah. Apa yang akan membantu TMB Blackouts di masa yang akan datang masuk sedikit tournament yang high level sikit. Baru nampak berapa laju kita kena rak sebenarnya. Betapa strong kita kena buat counter rak dan juga rak. Line up baik daripada MPK. Terus dikutip oleh Syahdan bin Tukiran. Ke sebelah kanan. Bijak terus saja mencari try scorer sebentar tadi Muhammad Akil Fauzi. Tendang balik keluar oleh Muhammad Ashraf untuk clearance. Kembali line out. Tidak dibenarkan kali ini oleh Syami Daniel untuk free kick. Early jump. Quick tap dan menendang untuk mencari line out di hujung. Hampir-hampir terkena kameraman di atas. Beralih kameraman di atas tu. Balik line out. MPK Royal Town Warriors. Kerana lebih jauh. Lontaran yang bakal dilakukan oleh main di sini nombor 9. Muhammad Hariri bin Ahmad Suhaimi. Pendek di hadapan. Baik. Dikutip oleh pemain terbaik mereka buat ketika ini iaitu Muhammad Akil bin Ahmad Fauzi. Berada di mana saja Akil Fauzi petang ini. Di line out, di scrum, di open play. Sedikit perlahan sebenarnya pergerakan forward MPK dalam perlawanan ini. Looping yang baik di bahagian tengah. Cuba mendami barisan pertahanan. Tidak ada tackle di bahagian tengah daripada TMB Blackouts. Untuk setup yang kedua. Kali ini tidak dimenangkan oleh pengadil. Terus memberikan penalti. Walaupun sudah baik break di bahagian tengah itu.
tetapi tidak berapa pandai pula untuk menutup bola, dan seorang pemain TNB Blackouts mengalami kecederaan tengah padang untuk membenarkan pasukan masuk untuk memberikan rawatan. Dan itulah yang berlaku untuk 20 minit pertama perlawanan yang pertama ini. Di hari Sabtu, minggu ketiga Corporate Premier Rugby Championship 2022, anjuran Enervive Sports bantu oleh Silver Lake dan juga Ion Big bawakan kepada anda aksi-aksi minggu ketiga 4 pasukan yang bertanding. Dengan buat ketika ini MPK mendalui dengan mata 26-0 hasil try di pasukan mereka oleh Muhammad Akil bin Fauzi, begitu juga Muhammad Rahmat bin Abu Seman dengan Izwan Idrus, dan juga try di hujung tadi juga daripada Muhammad Akil bin Muhammad Fauzi. Juga Luqman Hakim juga ada satu try untuk menambah 4 try di awal 20 minit pertama perlawanan ini. Dan barulah TNB Blackouts settle down. Adakah akan terlambat? Tidak bagi saya. Mereka hadir hari ini bukan sebagai pelengkap jadual, mereka hadir hanya mencari misi untuk sekurang-kurangnya memberikan 2 ataupun 3 try kepada pasukan mereka, memberikan semangat menyertai kejohanan ini. Dipanggil dan mereka mengambil inisiatif untuk membentuk pasukan dengan beraninya. Walaupun nama-nama pasukan yang bertanding agak besar berbanding dengan mereka yang baru saja, belum panas pun di dalam kejohanan-kejohanan sin rugby di seluruh negara, tapi mereka mengambil cabaran ini. Sebelah kanan scrum half pendek, terus saja dilebarkan, hentakkan di bahagian tengah, dan sinilah mereka perlu pantas. Di sinilah rak yang harus mereka lakukan. Terus saja dicuri. Selapan terus dilakukan oleh TNB. Gagal serangan pertama mereka, dan Farizal Ismail menendang ke belakang. Siapa yang berada di belakang untuk cover up. Tendang tinggi pan di udara. Dikutup, terus dikutip dengan baik sekali oleh Umar Hakim. Lagi tenang ke belakang oleh Azmi Saruman. Mau bermain open nampaknya. Saya rasa lebih baik main PK set up saja satu rak dan set up kembali serangan instead of main-main bola-bola loose seperti ini. Dan itulah yang mereka lakukan. Larian baik daripada Muhammad Hamdani. Keluar ke persegi mencari Azmi Saruman. Ekstra sebelah kanan. Rendah pula pas dari pemain forward mereka. Lepas bahagian hujung untuk dikutip. Larian solo masuk ke dalam padang daripada pemain forward mereka. Anak Syazam Tukiran ni. Iaitu Syadan bin Tukiran ni. Bukan ni. Dan Tukiran tu kalau atuk dia. Cari nama yang bin Syahizam. Pemenang Sukma 2022. Baru-baru ini untuk Negeri Sembilan. Wow, terbabo. Tahniah kita ucapkan. Baru saja beliau menjaringkan try yang kelima untuk MPK. This is what expected sebenarnya tuan-tuan di perlawanan ini. Jangan risau benda jadi boring ataupun tidak. Tapi itulah yang berlaku. Itulah yang kita dah dapat sangkakan. Untuk water break 1 minit. Tamat 20 minit separuh masa yang pertama.
Kembali menyambung perlawanan di separuh masa yang pertama makan saya. Baki 20 minit terakhir. Ya, ada water break sebentar tadi. Dan scrum pertama untuk TNB Blackouts di kawasan permainan MPK di separuh masa pertama ini. Dan mereka berbincang-bincang. Harus berbincang. Mereka mahukan bola ini terlebih dahulu. Especially fly half ataupun kapten mereka di bahagian tengah itu. Mahukan bola dan mahukan forward bergerak juga. Jangan segan-segan, kata beliau. Mungkin itulah yang diberikan ataupun kata-kata yang keluar daripada pemain. Pick up daripada pemain TNB Blackouts. Cuba diarahkan oleh scrum half kesayangan mereka iaitu Muhammad Fitri bin Mat Isa. Mencari rakan di bahagian tengah. Harus pantas melakukan cover up. Dan itulah yang mereka lakukan. Lagi tak cukup, kata Muhammad Fitri. Terlalu ramai pula saya kira di dalam rak. Dan terus keluar. Mencari Farhan Salamat. Bijak larian daripada TNB Blackouts. Switching yang cuba lakukan. Ditukar kembali oleh Wan Muhammad Ashraf bin Nurudin. Dikeluarkan ke sebelah kanan. Set up di bahagian tengah. Masuk kembali satu charging tangan daripada Muhammad Naim Hamdani. Tidak dibenarkan oleh pengadil ataupun criss cross ataupun crossing. Untuk terus saja Syami Daniel daripada PDRM berikan penalti kembali. Satu set yang baik. Rekaan serangan yang baik. Sekurang-kurangnya nampak jalan serangan daripada TNB Blackouts. Tapi digagalkan lagi. Kebanyakannya daripada kesilapan mereka sendiri. Dan kini mereka kembali menyerang. Kali ini bahagian open. Masuk kembali ke dalam kawasan MPK. Miss pass yang begitu cantik sekali mencari jersey nombor 20 Haris bin Abdul Halim. Yang masuk selaku main gantian. Terkeluar pula daripada gambar Haris. Harus lebih berhati-hati menutup bola ataupun menguasai bola. Tenang hakim mengawal rakan-rakan. Saya ada beberapa pemain di dalam TNB yang sedikit kurang berpengalaman. Bagi saya untuk pemain yang lebih loose, yang lebih badan ringan di dalam seperti di rak tadi, mereka harus keluar daripada rak tu, pergi bantu buat defend instead of duduk di belakang rak yang tidak membantu pada pergerakan kawan-kawan. Mereka perlu harus beratur di dalam membuatkan pertahanan untuk memadatkan dan juga mensolidkan lagi sistem pertahanan mereka di separuh masa yang pertama ini. Buat balik geng ke TNB, yes, kata Akmal Ashraf yang menjadi penyokong utama TNB petang ini. Telah pun berada bersama-sama kita menyokong sejak minit pertama lagi. Terima kasih daripada Akmal Ashraf kepada Akmal Ashraf. Jangan down, itu yang penting. Fight, tetap fight sehingga whistle penamat separuh masa yang pertama. Bisik-bisik daripada peminat-peminat ataupun barisan pengurusan TNB daripada luar kawasan garisan line. Mahukan pemain-pemain mereka lebih semangat dan lebih solid mengatur-mengatur serangan. Seorang pemain TNB cedera di bawah sana. Dapatkan rawatan di pasukan perubatan. Cuba diangkat. Tapi akhirnya terlalu sakit untuk saya rasa dibawa keluar. Sedikit kecederaan agak serius di ankle sebelah kiri beliau. Untuk dibawa keluar dan pemain gantian dibawa masuk. Kembali penalti kepada MPK di dalam kawasan mereka. Cari line out. Line out di garisan tengah
Untuk MPK, selama ini berfungsi dengan begitu baik sekali line-up mereka. Clean dan juga perfect timing. Ada seorang player buat dummy di depan dengan kod mula dipanggil. Jumper di bahagian tengah. Kembali menguasai bola dan drive terus saja dilakukan untuk naik lebih daripada 5 meter daripada line out. Dan baru mendapat tentangan daripada sang forward TNB yang dia sedikit tinggi melakukan pertahanan. Sebelah kanan Hakim offload switching masuk ke dalam, terus saja bergerak mencari Muhammad Syahir bin Jamaluddin. Lepas bahagian tengah tapi support tidak berjaya, offload untuk knock on pertama. Tidak. Atau pengadil untuk play on kembali ke sebelah kiri. Tendang ke belakang untuk possession. Kejar-mengejar berlaku di antara keduanya. Masih cuba diselamatkan oleh pertahanan TMB, akhirnya ditolak keluar oleh MPK untuk line up mereka mendapat tepukan daripada minat-minat dan juga menyokong-menyokong yang agak ramai camp MPK petang ini, membawa family, rakan-rakan, staff-staff di sebelah kanan padang. Dan itulah senario yang telah berlaku sejak minggu pertama lagi. Main-main membawa keluarga, menjadikan perlawanan ini sebagai family meeting, mana ibu-ibu berborak-borak di bench sementara ayah-ayah yang sedang bermain sehingga ke petang kerana keadaan sekitar padang Tiger Arena yang sangat besar. Seperti saya kata, di sebelah sana sedang berlaku karnival bola sepak daripada Lembaga Air Selangor kalau tak salah saya. Saya terpandang tadi, mungkin maaf kalau salah. Sebelah sini ada kejuaraan rugby dan keadaan padang ataupun side field yang agak besar, beri bantuan dan juga parking kereta di sebelah kanan yang luas, memberikan kemudahan kepada peminat-peminat apa saja sukan yang mungkin akan mengambil bahagian di Tiger Arena di masa-masa yang akan datang. Lagi gerakan mall daripada MPK. Kali ini berpusing ke sebelah kanan. Sudah agak begitu hampir mereka ke trialan untuk mencari try yang kelima dalam perlawanan ini. Agak lewat jangkaan daripada try yang keempat dengan kelima ini berbanding daripada first, second, third, fourth try tadi. Penguasaan penuh di separuh masa yang pertama di 20 minit yang pertama. Dan kini mereka mengambil jalan yang sedikit berbeza, mengeluarkan pemain-pemain utama di separuh masa yang pertama ini, masukkan pemain-pemain gantian untuk mencari mungkin 1-2 try lagi. Try. Jadi ujung sana gerakan itu bijak. Tendangan yang terus saja ditangkap oleh winger TMB untuk tambahan 5 lagi mata. Jadikan kedudukan sekarang 31 berbalas kosong. Kita nantikan tambahan 2 lagi mata daripada conversion selepas ini. Kembali kepada kick off daripada TMB Blackouts. Kan ada juga perlawanan ketiga dan keempat minggu hadapan. Perlawanan-perlawanan yang dijadualkan untuk perlawanan akhir yang akan bertempat di
Stadium Universiti Islam Antarabangsa Gombak. Jangka lebih sengit di mana pasukan-pasukan akan berebut wang kemenangan dan juga piala pusingan. Sudah tentu menjadi kebanggaan untuk merebut piala kejohanan untuk edisi sulung. Kadang-kadang kita tak tahu rezeki itu tournament tu ada lagi ke tidak, ataupun tournament tu akan berkembang lagi ke. Jadi it's always a good scenario, ataupun is a good mood, ataupun is a good perasaan jika mereka dapat membawa pulang piala kemenangan di edisi sulung ini. Kembali kepada scrum down, semakin lama semakin ada kesilapan-kesilapan kecil. Itu yang berlaku pada time blackouts. Itu bukan salah mereka. Mereka pasukan baru, mereka eager to play. But ada kesilapan-kesilapan kecil tu, mungkin some of the players pun tak sedar apa yang mereka lakukan, kenapa salah. Anda juga pernah bermain rugby di peringkat-peringkat awal terlebih dahulu. Jadi maksudnya, walaupun mereka di peringkat senior sudah, tapi mereka still pasukan baru, masih lagi tertanya-tanya tentang soalan-soalan ataupun perkara-perkara ataupun situation dalam game yang tidak mereka ketahui. Dan apa yang boleh mereka lakukan ialah jika bermain berterusan di kejohanan-kejohanan yang mendatang di penghujung tahun ini, sebelum mereka bersedia menyiapkan pasukan untuk camp yang lebih baik ataupun kempen yang lebih baik di tahun-tahun yang akan mendatang. Apapun semangat yang ditunjukkan oleh TNB Blackouts ni harus dicontohi oleh ramai ataupun banyak pasukan-pasukan lain. Mereka datang dengan persiapan yang baik, datang awal, good preparation, masih lagi bertanding walaupun sudah first 2 game sudah kena dengan jaringan yang agak besar. But they are here to fight, dan menunjukkan bahawa TNB sudah pun membentuk pasukan rugby. Training mereka berlangsung di padang TNB Bangsa, padang kilat, dan juga sometimes kadang-kadang mereka berlatih di padang merbuk jika padang kilat tak available. Sedikit demi sedikit mereka semakin lama semakin hampir sebenarnya dengan camp dan kubu MPK. Tapi untuk acak sekian kalinya jugalah mereka dikecewakan dengan tendangan-tendangan ke belakang ataupun nokon-nokon dan juga curian-curian bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Royal Town Warrior ini. Dan ditamatkan perlawanan oleh pengadil Syami Daniel daripada Polis Diraja Malaysia untuk tamat separuh masa yang pertama. Kedudukan tidak rasmi, MPK Royal Town Warriors 31 dan juga TNB 38 dan TNB Blackouts 0. Kita akan kembali lagi tuan-tuan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan siaran yang kami bawakan daripada Tiger Arena ini untuk separuh masa kedua di antara kedua pasukan ini. Kita berjumpa lagi sebentar nanti.
Dan kita bermula dengan aksi separuh masa yang kedua pertembungan di antara TNB Blackouts memakai jersey berwarna merah menyerang dari kanan ke kiri di separuh masa yang kedua ini. Berdepan dengan pilihan dalam perlawanan ini iaitu Royal Town Warriors daripada Majlis Perbandaran Kelang terus ditangkap dengan bijak tapi sedikit telah pun terkena kaki beliau. Untuk line out kembali kepada Royal Town Warriors. Tamat separuh masa yang pertama, kedudukan sedikit selesa berpihak kepada Royal Town Warriors dengan mata 36 berbelah kosong, dan itulah tujuan mereka ke hadir di perlawanan ini untuk mencari seberapa banyak try boleh mereka dapat dalam perlawanan ini untuk mengukuhkan kedudukan mereka mencari satu slot terakhir ataupun slot tempat pertama atau kedua dalam perebutan perlawanan akhir minggu hadapan. Sementara pada game pukul 5 nanti akan ditentukan di antara Bank Muamalat Bullets dan juga PPTD Patriots untuk mencari satu lagi dengan kira-kiraan yang telah kita buat dan mungkin anda telah buat selaku peminat di luar sana, dan mungkin juga barisan kejurulatihan MPK telah pun buat. Mereka harus skor besar di sini dan beza mata lah yang akan menjadi perbezaan antara tiga pasukan ini iaitu Bank Muamalat Bullets, TNB, maafkan saya, MPK dan juga PPTD. Untuk PPTD, jika mereka mahu menang perlawanan yang ketiga nanti, mereka harus menang dengan jaringan yang agak besar ke atas BMBB Bullets. Tapi itu bukanlah satu tugas yang mudah, tapi bukanlah mustahil kerana pasukan PPTD at their very best. Ada pemain-pemain yang sangat berkualiti di setiap posisi. Yang akan membawa cabaran pada game pukul 5 nanti. Apapun, kita teruskan dengan aksi melibatkan TNB Blackouts. Terus saja hentakan pertama di separuh masa yang kedua ini daripada pemain jersey nombor 1 Amir Rizwan bin Muhammad Ibrahim memulakan bicara. Dikeluarkan oleh scrum half yang baru dia bermasuk. Baju nombor 9 itu ialah Alif Izrin Iskandar bin Hassan untuk ke sebelah kiri dan berada dalam keadaan offside untuk kembali penalti kepada MPK. Try daripada Lukmanul Hakim, begitu juga dengan jersey nombor 7 Mak Faizal Ismail. Maafkan saya, bukan Faizal Ismail, itu TNB untuk jersey nombor 7 Muhammad Akil bin Muhammad Fauzi. Di separuh masa yang pertama tadi, nambah penderitaan TNB yang dia bersemangat dan masih lagi bersemangat untuk memberi penalti kembali semula kepada TNB Blackouts. Kita pun dengar bunyi suara-suara relax daripada pengurusan MPK di luar. Mereka mahukan mata demi mata di separuh masa yang kedua ini. Line out TNB Blackouts cari jalan di separuh masa yang kedua ni. Baik kali ini bahagian tengah tiada siapa yang mengejar kecuali pemain MPK yang terus saja menyambar bola muntah daripada line out ke bahagian tengah. Pressing yang baik daripada defending TNB beban separuh masa yang terus saja quick tap daripada Wan Muhammad Ashraf mahu merobek pertahanan MPK di separuh masa yang kedua. Sudah pasti akan beri semangat kepada rakan-rakannya. Lagi gerakan daripada forward TNB yang lihat bertubuh lebih besar berbanding MPK. Lagi advantage diberikan oleh Syamidani untuk membawa bola masuk ke dalam kawasan try line. Masih tidak dibenarkan. Penalti sebenarnya di situ. 5 meter penalti untuk TNB Blackout. Satu saja quick tap lebarkan sebelah kanan. Kembali mencari rakan-rakan forward untuk support. Rak untuk TNB. Ke sebelah kanan lagi. Miss pass yang baik. Mengelakkan kesalahan itulah yang harus mereka lakukan.
harus mempergunakan forward mereka ketika ini. Tak dimenangkan oleh pengadil. Sedikit knock-on telah pun berlaku. Sayang sekali hilang penguasaan pula TMB untuk kembali bola pada scrum down untuk MPK. Jika pada anda yang baru saja bersama kami di Tiger Arena Kuasa Subang ini, perlawanan yang sedang anda saksikanlah perlawanan pertama hari ataupun minggu yang ketiga Corporate Premier Rugby Championship 2022 yang dibawa kepada anda oleh Enervive Sports dengan Silver Lake dan juga Ion Big selaku penaja utama, melibatkan 4 pasukan yang telah masuk minggu yang ketiga dengan kedudukan ataupun baru saja bermula 5 minit separuh masa yang kedua. Dan antara keduanya serangan bertali arus dilancarkan oleh TMB Blackouts. Tamat separuh masa yang pertama sebentar tadi berpihak dengan jaringan yang agak besar daripada MPK. Dekat dah tu boys, kata Kemal Ashraf yang tidak henti-henti memberikan sokongan, tak belah bagi kepada pasukan TMB Blackouts. Tapi sayangnya telah pun turnover, berubah keputusan. Pick up terus daripada MPK, mau keluar daripada kawasan bahaya. Sedikit perlahan kali ini Fariza Ismail mencari fly half. Kena ditendang keluar oleh Hakim untuk lontaran ataupun line out. Kembali kepada, sayang sekali gerakan TMB di separuh masa yang kedua ini. Sudah pun berjaya masuk ke sudah pun sebenarnya berjaya masuk dalam kawasan try line. Tapi ball held up di dalam belakang garisan try line untuk kembali penalti kepada mereka di 5 meter. Tapi memilih untuk bermain backline. Saya kira percaturan yang lebih baik ialah quick tap and go, bermain dengan barisan forward. Kurang-kurangnya dilihat barisan forward dapat mengawal bola daripada hilang begitu saja. Tapi pilihan yang sedikit tidak cermat, terus saja turnover kepada MPK di hujung sana. Pada yang baru saja masuk, Syaimi Simi, apa khabar? Begitu juga dengan Farid Su. Geng-geng prop lah tu serentak masuk. Tentu seronok memilih untuk melihat ataupun menonton bersama-sama dengan kami perlawanan-perlawanan 15 sebelah. Sepasukan belakang bola kepada Hakim. Dan ditendang. Dan ditangkap dengan baik, mendapat tepukan gemuruh daripada Ikhwan Habib Sulaiman. Kembali kepada mood serangan, tidak. Terus saja turnover kepada MPK. Di sebelah kiri, ekstra sebelah kiri untuk larian MPK berserangan di ujung sana. One on one marking. Mencari rakan. Dan oleh pengadil, knockback atau pengadil. Untuk dikutip. Untuk memberikan line out kepada MPK. Satu serangan di ujung sini. Dan terus saja melancarkan serang hendap. Untuk mengubah mood permainan. Ada sedikit percakaran berlaku, sudah dapat disettlekan di sebelah kiri untuk kembali line out kepada MPK. Masukkan kembali pemain-pemain utama mereka seperti Makno Adul, Hakim telah pun masuk kembali. Begitu juga dengan Fariza Ismail. Mungkin mencari 3-4 try lagi di separuh masa yang kedua. Maknanya mereka menjangkakan pertembungan di antara PPTD dan juga Bank Muamal nanti akan tight. Bahagian tengah padang. Ke sebelah kiri. First ruck untuk MPK. Nunjuk-nunjuk dalam ruck. Tak dimenangkan oleh pengadil. Curian yang berjaya dilakukan oleh TMB. Untuk memberikan bola kembali kepada pasukan mereka.
Kembalilah nak pergerakan untuk TMB. Sebelah kanan untuk serangan daripada Warriors. Cuba ditolak bola pertahanan dan bijak. Itulah yang kita lihat positifness daripada pasukan TMB Blackouts ini. Semakin lama semakin baik permainan mereka, semakin pandai main. Dan itulah yang kita harapkan. Agak sedikit terlambat untuk mereka walaupun berada di perlawanan yang ketiga, sudah pun nak masuk finals di minggu depan, tapi semakin lama semakin baik persembahan mereka. Begitu juga dengan MPK sebenarnya. Semakin lama semakin smooth pergerakan. Ke sebelah kiri. Baik, Taufik masuk ke dalam, dimasukkan separuh masa yang kedua bermula di separuh masa pertama tadi. Dan dimenangkan oleh pengadil. Sepah-sepah main-main Farizal Ismail sudah tak dapat menerima lagi keadaan ini. Mungkin kerana cubaan pemain-pemain ini tidak mahu cuba keluar daripada rak yang memberikan sedikit kekecewaan kepada scrum half MPK yang mahukan bola cepat keluar. Dua-dua kapten dipanggil oleh Syami Daniel memberikan penjelasan coming from the side daripada MPK untuk memberikan penalti kembali kepada TMB. Tendangan baik daripada Muhammad Ashraf memberikan sedikit kelegaan kepada pertahanan. Dan inilah TMB perlukan. Nampak semangat mereka di separuh masa yang kedua ini. Dia macam chess set ataupun dia macam puzzle sebenarnya yang diperlukan oleh pasukan TMB dalam perlawanan ini. Jika ada beberapa pemain yang belum berapa pandai, mereka makin lama dia makin pandai untuk membantu pemain-pemain yang dah sedia ada. Dan itulah yang sedang berlaku. Dan mereka mula manggil-manggil main-main mereka yang berada bersepah di seluruh negara yang bekerja untuk TMB untuk menyarung jersey TMB. Not straight, sayang sekali. Agak kecewa, selalu semangat tiba-tiba not straight. Apapun, itulah yang berlaku kembali scrum down di bahagian tengah. Dengan strength mereka yang lebih kuat. Mungkin mereka merasa boleh tolak scrum ni. Dengan ketiadaan Sabil Laila di front row pada minggu ini, mungkin bertugas ataupun ada kenduri kahwin. Wan Muhammad Ashraf antara pemain harapan di TNB. Bekas pemain kebangsaan yang bekerja untuk Tenaga Nasional Berhad. Tentu menjadi key player dalam perlawanan ini. Apa yang diperlukan hanya mungkin seorang leader di bahagian forward. Itulah kekurangan TMB yang jelas. Tiada leader di bahagian forward. Untuk setup dan juga setting kerana Wan Muhammad Ashraf dan juga seorang lagi main yang sangat pengalaman untuk kapten pasukan mereka, iaitu Farhan Selamat, juga berada di backline. Jadi seorang pemain hanya itulah saya rasa yang perlu dicari oleh pengurus pasukan Ali Aswan Syarani untuk TMB ini. Mencari seorang forward player yang cukup berpengalaman ataupun mantap. Pasti ada dengan pemain barisan TMB yang begitu ramai sekali. Tentu ada seorang pemain forward yang untuk menjadi general
kepada barisan forward mereka yang dilihat terumbang-ambing mencari rentak mainan sejak game yang pertama lagi. Tapi size wise memang besar-besar bang player-player TMB ni. Yang masuk ni pun player nombor 31 pun bukan calang-calang besarnya. Mano Adol switching masuk ke dalam mencari Hakim. Hakim lakukan satu hentakan. Lepas di bahagian tengah Hakim. Tidak, harus dipegang oleh beberapa pemain TMB. Terus mencari ekstra, terjerit-jerit Mano Adol. Sedikit lambat Farizal Ismail pergi seorang diri. Lagi pick up dari barisan forward. Sekurang-kurangnya itulah pattern play yang dipilih oleh mereka di separuh masa yang kedua ni. Mau mencari try yang belum lagi mereka dapat. Di sebelah kiri terus saja advantage diberikan oleh pengadil. Apakah option di kiri dan juga kanan untuk Farizal Ismail? Milih untuk terus melakukan pick up. Masih lagi advantage. Terus saja penalti untuk MPK dalam perjalanan mereka mencari try yang ke-6 dalam perlawanan ini separuh masa. Dengan kita akan berhenti seketika tuan-tuan untuk menghormati azan asar. Kita kembali sebentar nanti. Balik kepada scrum down untuk MPK. Memilih untuk scrum daripada penalti yang diberikan oleh Syami Daniel daripada Polis Diraja Malaysia. Pengadil perlawanan ni tindak cemerlang saya kira Syami Daniel dalam sepanjang perlawanan. Di sebelah kanan Farizal Ismail bersediaan masuk ke dalam Hakim untuk running line yang baik. Terlepas terus Muhammad Hakim untuk memberikan try yang pertama kepada MPK Royal Town Warriors di separuh masa yang kedua ini. 5 tambahan
untuk Royal Tawaris. Conversion mudah saya kira di hadapan post dari Muhammad Nur Adul, bukan tidak memberikan bola kepada rakan Muhammad Nur Adul. Dia main jersey nombor 69. Itulah Muhammad Izzat bin Laila, seorang lagi penendang baik yang bermain untuk Majlis Bandar Kelang. Mudah. Tambahan 2 lagi mata menerusi Muhammad Izzat Laila pada MPK. Masuk tuan-tuan yang baru bersama dengan kami. Makin ramai yang tengok petang ni, alhamdulillah. Untuk separuh masa yang kedua daripada Tiger Arena Subang, Corporate Premier Rugby Championship 2022, mainan 15 aside. Wow, dah lama kita rindukan aksi 15-11. Dah pun masuk minggu ketiga, dibawakan oleh Enervive Sports. Dengan dibawakan juga oleh Silver Lake dan juga Ion Big kepada anda, aksi 4 pasukan corporate utama di negara ini. Keputusan mereka untuk menyertai edisi yang pertama sangatlah dialu-alukan dan membanggakan, membantu kepada satu lagi kategori di dalam dunia rugby di negara ini, dan diharap kejohanan ini akan berterusan dari tahun ke tahun dan mendapat penyertaan yang lebih ramai daripada syarikat-syarikat dan juga badan korporat di luar sana. Barulah meletup kita tengok betul tak? Staff bermain. Kalau import daripada orang luar dapat elang besar sikit. Nampak. Terus kepada main jersey nombor 31 betul besar, Muhammad Faizal bin Ahmad Azam untuk TMB. Lagi dikeluarkan. Kembali pada pemain nombor 8 mereka, Muhammad Farid bin Mustafa. Ke sebelah kanan, lagi cubaan mencuri daripada Majlis Bandar Kerang dan dibenarkan kali ini oleh pengadil. Untuk turnover, 1-2 face. Kena harus cepat orang yang secure. Banyak kali sudah berlaku kejadian ini. Sudah tentu mereka agak sedikit kecewa sebenarnya dengan turnover demi turnover ini. Mungkin barisan-barisan forward belum biasa dengan ruck ataupun clearing the ruck ataupun dia kekuatan untuk membuat clear the ruck. Tapi satu hari nanti saya pasti percaya TNB akan datangkan tim yang lebih kuat. Mereka akan training kuat-kuat selepas ini. Kerana mereka sedar tekanan yang telah mereka hadapi selama 3 minggu berada di Tiger Arena ini daripada pasukan-pasukan yang bertanding. Hanya yang positif saja untuk TNB dalam kejohanan ini. Jangan dirisau tuan-tuan kepada peminat-peminat TNB khususnya, dan juga keluarga-keluarga yang datang bersama memenuhi kem barisan simpanan TNB yang hadir memberikan semangat. Hakim pendek, looping, miss pass, gagal, agak sedikit tinggi pass daripada Hakim untuk memberikan, sayang sekali advantage. Tapi tak apa, early whistle daripada Syamil Daniel. Tendang menggunakan kaki, sedikit knock on. Tidak terlihat oleh asisten referee. Kembali scrum down kepada MPK.
Lagi cederaan dialami oleh pemain TMB, dia bawa keluar. Mungkin terkena risk main tersebut. Untuk kembali gerakan atau penalti kepada MPK di tengah padang. Persediaan untuk perlawanan kedua sudah pun bermula di kiri dan juga kanan pemain-pemain PPTD dan juga pemain-pemain Bank Muamalat Berhad ataupun Bank Muamalat Bullets. Oi, sudah begitu aura mereka kedua yang telah dirasai. Masing-masing mahu menang dalam perlawanan yang kedua nanti. Mahu mencari slot itu. Keputusan pemain-pemain PPTD menurunkan pemain-pemain dari Polis Diraja Malaysia telah memakan diri minggu lalu sebab mereka semalam sebenarnya baru lepas friendly. Seperti juga minggu lepas, mereka baru lepas friendly. Dengan minggu lepas pemain-pemain Polis friendly dengan Negeri Sembilan. Lepas tu dia main game hari Sabtu. Minggu ni pun dia baru lepas friendly semalam dengan Angkatan Tentera Malaysia. So adakah mereka akan diturunkan? Sudah tentu mereka keletihan. Saya berasa pemain-pemain PPTD hanya harus kekal dengan pemain-pemain PPTD mereka untuk at least mengubah keputusan perlawanan. Kalau mereka menggunakan pemain-pemain Polis Diraja Malaysia, saya rasa akan satu kesilapan. Walaupun fit macam mana pun, kalau semalam baru lepas game, hari ni tuan-tuan nak main lagi satu game yang full all out macam ni? Tidak mendapat Abang Jeb. Sebelah kanan untuk medik terus dipanggil. Ada beberapa lagi pemain menghadapi kecederaan separuh masa yang kedua. Dan inilah pattern permainan yang diamalkan oleh keduanya. Dengan dilihat TMB bertahan semampu mungkin. Bukanlah jalan yang mudah untuk MPK ke pusingan yang seterusnya. Sudah pun kita buat kira-kira bahawa kiraan mata akan menjadi pemisah di antara tiga pasukan yang bertanding. Untuk kejohanan ini mencari 2 slot ke perlawanan akhir minggu hadapan. Dan itulah yang berlaku. Dan seronok sebenarnya kita melayani situasi ini. Kurang-kurangnya dia membawa mood untuk ke final nanti. Sudah tentu seminggu pening untuk jurulatih dan juga manager ketiga pasukan ini untuk memastikan pasukan mereka layak ke peringkat akhir. Tapi advantage paling besar sebenarnya ialah kepada MPK. Kepada Royal Town Warriors sedang bermain sekarang. Berapa banyak skor dia nak skor try untuk game ni, itulah target mereka. Pressure akan diberikan kepada PBTD dan juga Bank Muamalat Bullets. Kerana mereka harus menang perlawanan. Dan bukan mudah di antara keduanya. Kerana keduanya lebih daripada berkebolehan untuk mengubah keputusan perlawanan itu. Dan apa yang mereka lakukan di training pada minggu lalu ataupun awal minggu ini akan menjadi pemisah di antara keduanya. Farizal lagi masuk ke kiri mencari rakan. Terus mencari main Lucy untuk masuk ke dalam. Lagi gerakan pantas di Farizal ke sebelah kanan kali ini. Terus kepada Muhammad Hariri dan Muhammad Suhaimi. Dilebarkan terus ke Manu Adul. Manu Adul kepada Hakim. Hakim pendek Damiran menuju terus mencari Lukman Hakim untuk menyertai line. Tackle yang baik dari pemain TMB yang dilihat bertahan saja di separuh masa yang kedua. Masih belum berjaya masuk dalam kawasan Majlis Bandaran Kelang. Dibawa pula naik oleh Amirul Zulfikar. Lagi second face. Lagi seorang pemain tercedera di sebelah kanan. Farizal begitu semangat. Amano Adul ekstra di sebelah kanan. Switching masuk ke dalam. Dami yang bijak. Dilakukan oleh Izwan bin Idrus untuk mengaburi pertahanan lawan. Memberikan try kedua dan try seterusnya pada Majlis Perbandaran Kelang. Satu pace yang pantas. Gerakan serangan daripada MPK daripada kanan ke kiri. Farizal Ismail melebarkan ke sebelah kiri dan terus membawa bola masuk kiri-kiri kanan-kanan untuk mencuri peluang memberikan try yang seterusnya kepada pasukan
sekali yang kat MPAJ tu sekejap je slot habis. 8 tim kan MPAJ buat tournament. Untuk satu hari. Apa? 10 ke 12? Paling baik sebenarnya 8 team. Kalau nak buat 10 team pun boleh juga. 12 too long lah. 12 dia too long. Lain lah kau nak buat 10 minit one way. Lain. Tak puas lah. Tapi still kau akan main 10 minit satu game. Which is kalau 10 team kau akan main 4 game belum masuk kalau mati tu. So you suggest 10 minutes one way je. 10 minutes one way je. Kalau kau nak buat ramai. Kalau 10 teams boleh tak? 100 orang yang bersyukur lebih ramai daripada orang yang akan membeza kalau buat 10 minutes one way je. Kan? Lagi turnover. Hari ini kembali kepada MPK. Menendang ke belakang untuk positioning. Bijak fullback. Antara pemain-pemain yang berkhidmat ataupun bermain dengan sangat cemerlang dalam main ini. Bisnu 25 untuk TMB. At least kurang-kurangnya mereka sudah ada fullback yang dipercayai, iaitu Ikhwan bin Sulaiman. Walaupun tendangannya straight out, tapi tak apa. The way he catches the ball untuk secure sudah cukup untuk memberikan semangat kepada rakan-rakan ataupun terasa safety berada di bahagian fullback. So tak payah sangatlah Wan Muhammad Ashraf nak pening kepala sangat. Beliau hanya perlu concentrate on his backline move. Juga bolehlah mereka start kombinasi selepas ini melibatkan Muhammad Ashraf. Begitu juga dengan Luqmanul Hakim masuk line. Begitu juga dengan kapten mereka Muhammad Farhan Salamat. Jadi semakin lama semakin cantik mainan forward dan juga backline. Dilihat juga drill ataupun tebuk-tebukan daripada MPK banyak terlibat di bahagian forward. Semakin lama semakin sukar untuk mereka menebuk pertahanan di backline pasukan. Seperti berlaku yang baru saja berlaku ini. The gap between forward dan juga pasukan backline menjadi punca utama di mana banyak try daripada MPK hadir daripada gerakan-gerakan yang menebuk kawasan sekitar itu. Jadi itulah yang berlaku. Dan kita terus menyokong TNB bukan sekadar pasukan yang untuk melengkapkan jadual, tapi kita mahukan mereka satu hari nanti menjadi baik dan menjadi lebih baik atau menjadi pasukan yang digeruni sama seperti 3 lagi pasukan yang menyertai kejohanan ni. Try daripada Farizal Ismail menambahkan 5 lagi mata. Sudah pun berapa kiraan sekarang ini? 57. Dan apakah angka yang dicari oleh Royal Town Warrior kita tidak tahu. Tapi mungkin lebih daripada 60. Kerana last week Bank Muamalat telah pun menewaskan TMB dengan mata 64 ataupun 69 begitu. Mungkin itulah di antara poin-poin yang mereka cari untuk kedudukan mereka selesa ke perlawanan akhir nanti. Muhammad Qayyum, PBTD tak ada game hari ni Banjat. Lepas habis game ni ialah perlawanan kedua minggu ini. PPTD Patriots menentang Bank Muamalat. Dua-dua sudah pun sampai daripada tadi tuan-tuan. Awal dia sampai preparation untuk game kedua. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, bolehlah sharekan link yang kami berikan untuk melihat satu perlawanan berkualiti tinggi. Satu perlawanan meletup yang dijanjikan di antara kedua pasukan ini. PPTD Patriots menentang dengan Bank Muamalat Bullets untuk mencari satu slot ke final. Boleh ramai-ramai kita kongsikan. Kita pasti lebih ramai lagi penonton-penonton yang akan hadir di sebelah sesi lewat petang nanti. Benarkah oleh pengadil ada kesalahan di situ. Nutup bola ataupun sedikit high. Tak dapat tahan lagi pengadil. Untuk memberikan pemain jersey nombor 19 rehat 10 minit, iaitu Muhammad Akmal bin Muhammad Yunus di bangku pemain-pemain yang kena yellow card. Senyum saja beliau, mungkin mengakui kesalahannya. Apa nak buat? Dah masuk pun second half. Kalau nak buat pun mungkin masa first half tadi mungkin diberi amaran. Tapi dah second half tuan-tuan, apa saja kesalahan high tackle, kesalahan late tackle, terus saja yellow card.
Bonus point sudah pun dalam tangan MPK. Kini jurang mata yang merisaukan. Cukup atau tidak untuk membawa mereka ke perlawanan akhir. Harapan mereka adalah untuk Bank Muamalat menewaskan PPTD di perlawanan sebentar nanti. Manakala untuk PPTD pula mereka harus menang. Dan harus menang dengan margin yang agak besar. Untuk memudahkan kerja mereka. Jadi itulah yang berlaku di minggu ketiga. Pertelagahan 3 penjuru di antara Bank Muamalat Bullets, MPK, Royal Tan Warrior dan juga PPTD Patriots. Masing-masing bercita-cita untuk bermain di final kategori cup. Tambahan satu lagi 5 mata. Sudah pun mencecah 60 mata untuk pasukan MPK. 7 try di separuh masa yang pertama. Dan kini 5 try di separuh masa yang kedua. Ada pengadil Syami Daniel daripada Polis Diraja Malaysia menamatkan perlawanan tembungan di antara TMB Blackouts dan juga MPK Royal Town Warriors dengan keputusan tidak rasmi di antara keduanya. MPK 63, 64 dan juga TMB Blackouts 0. Untuk keputusan rasmi kita akan berhubung dengan pengurusan dan juga pengadil. Tapi itulah waktu ini 64 berbalas 0. Dan kita terus saja dengan persediaan untuk perlawanan yang seterusnya di antara Bank Muamalat Bullets dan juga PPTD Patriots. Anyway, tahniah kita ucapkan kepada kedua pasukan MPK Royal Town Warriors dan juga TMB Blackouts. TMB Blackout khususnya. Walaupun tewas ketika perlawanan tapi memberikan saingan yang hebat, bersemangat dan nampak ruang-ruang improvement yang sudah pun berlaku kepada mereka di 3 perlawanan ini. Saya pasti mereka akan datang di tahun-tahun hadapan atau edisi-edisi akan datang dengan lebih kuat lagi. Sementara debaran terus saja memihak kepada MPK yang menanti keputusan perlawanan di antara Bank Muamalat Bullets dan juga PPTD Patriots selepas ini. Terima kasih tuan-tuan yang bersama dengan kami sepanjang perlawanan yang pertama ini. Jangan ke mana-mana, pergi cari kuih dulu, pergi minum teh dulu, pergi bancuh teh dekat dapur dulu. Sementara kita menanti debaran perlawanan ketiga untuk minggu yang ketiga ini. Perlawanan kedua untuk minggu yang ketiga. PPTD Patriots menentang Bank Muamalat Bullet sebentar nanti. Kita bersambung dengan Abang Jeb sebentar saja nanti.